Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to the Yaman's channel. Saya Coach Yana. Hari ni saya nak share sempena tahun baru ni kan, 6 sebab kenapa berat kita tak turun walaupun kita dah buat macam-macam. Bila kita dah put effort kan, contoh kita cuba kurangkan makan, kita cuba workout extra minggu ni, kita cuba kurangkan makan makanan yang manis-manis, kita cuba kawal apa keinginan kita, tapi bila kita timbang dan nombor dekat penimbang tu tidak berganjak, memang rasa kecewa sangat-sangat, betul tak? So hari ni saya nak share 6 sebab 6 sebab kenapa berat kita tak turun walaupun kita dah kalau kita tak diet tu logik lah kenapa tak turun kan, tapi ni macam kita dah buat something tapi masih stuck dekat situ. So ada 6 sebab. Yang pertama adalah sebab kita stress. Stres ni adalah racun untuk kita turunkan berat badan. Normally stres ni berlaku, yang pertama, kalau kita kerap sangat timbang, kan, pergi toilet timbang, keluar toilet timbang, bangun pagi timbang, lepas makan timbang. So kita kerap sangat timbang. Bila kita kerap timbang, kita punya expectation tu, of course bila kita timbang mestilah kita nak tengok nombor dia menurun, betul tak? Angka dekat penimbang tu. Tapi bila angka tu sama, so dia akan menyebabkan kita rasa kita macam loser lah. Kita rasa apa yang aku buat ni, macam tak ada hasil je, betul tak? So elakkan daripada timbang hari-hari. Lepas tu yang kedua, selalunya sebab kita stres adalah bila kita tak cukup tidur, tidur yang tak berkualiti, tak cukup rehat kan. So stres ni bukanlah maksudnya you adalah orang yang banyak masalah, bukan macam tu. Tapi kita punya badan kita stres. So antara perkara yang kita boleh buat, kita banyakkan breathing exercise, kita banyak relax. Macam saya ialah ibu kepada 4 orang anak kan, tak ada maid. So antara perkara yang boleh relaxkan saya, pagi-pagi saya akan buat list kesyukuran. So saya pasang music yang relax sikit, lepas tu saya tulis apa yang saya syukur hari tu. So it really helps me in terms of nak kurangkan macam mana nak handle the stress tu. So kita boleh cuba ni kita tak boleh nak terus buang stress tu, tapi kita boleh belajar cara untuk handle stress, and you know yourself better. So cuba cari satu cara yang boleh anda handlekan stress. Yang kedua adalah kerana masa kita naik, berat otot kita naik. So macam mana boleh jadi berat otot naik ni? Ni jadi apabila kita dah start workout, kita mula buat aktiviti yang toning lah. Contohnya kita ada lakukan squat, kita ada melakukan plank, ataupun kita ada buat sit up ke kan. Kita dah start workout tapi kita tak cukup minum air. Kita tak perlu minum air yang banyak ya, kita perlu minum air secukupnya. Jadi bila kita workout pun kita mengeluarkan peluh, so kita tak replace air yang keluar tu kan. So berlakunya dehydration. So workout tapi tak cukup air menyebabkan kita punya berat stuck, susah nak turun. Sebab masa naik tapi fat tak turun. So macam mana kita nak tahu masa kita yang naik ke, fat kita yang naik ke kan? Antaranya you boleh kalau ada penimbang kan, kalau ada yang boleh semak tu, penimbang boleh check body fat percentage, masa percentage kan. Antaranya brand Tanita boleh, Xiaomi punya brand pun boleh, ada banyak lah penimbang yang boleh check ni. Ataupun baru-baru ni saya ada collaboration dengan Mega Clinic Zahran. Mereka pun ada buat in body screening. Tapi dekat kawasan, dekat Cawangan Bangi lah. So siapa yang dekat-dekat boleh try tengok kat sana kan. Kalau tak ada penimbang tu, kita boleh tengok daripada segi kita ada inch loss. Maksudnya kita punya badan makin shaping, seluar makin longgar, baju makin longgar, tapi berat kita stuck. Itu normally disebabkan oleh kita punya muscle naik lah, tapi fat kita tak turun sangat. Sebab ketiga kenapa kita punya berat badan tak turun walaupun kita dah buat macam-macam adalah kena bisik sikit, sebab kita tak pupu. Sebab kita tak berlaku pembuangan air besar tu setiap hari. Maksudnya 2 hari lebih daripada 2 hari barulah kita membuang air besar. Contoh 3 hari sekali kan. So kat situ memang menyebabkan kita punya berat tak turun. So apakah antara cara nak mengatasinya kan? Memang tak indah sangatlah perbualan kita tentang ni, tapi itu adalah salah satu faktor, saya tak dapat nak nafikan. So apa yang kita boleh cuba untuk atasi ni,
adalah yang pertama, kita bila kita bangun tu kita boleh minum 2 gelas air suam. Okay, sebab dia akan activatekan kita punya organ. Dia akan bangunkan organ kita sebelum kita nak breakfast semua kan. So yang ni memang saya dah eksperimen dah kepada saya punya coachee, saya punya peserta program Diet Kurus Online yang dia workout, dia jaga meal plan, dia minum air semua kan, tapi kenapa budak dia tak turun? Lepas tu saya tanyalah soalan ni, awak pupu tak hari-hari kan. So bayangkan bila ada coach ni, benda tu pun dia tanya kan. Okay, so dia kata lah sebenarnya 3 hari sekali baru ni kan. So saya pun bagi advice macam ni. Saya kata minum 2 gelas air suam bila bangun pagi dan tingkatkan pengambilan fiber. Maksudnya makan lebih banyak salad, roti whole meal, buah-buahan kan. So alhamdulillah bila dah start membuang hari-hari tu, berat turun seperti biasa. Sebab keempat, kenapa berat kita tak turun walaupun kita dah buat all out adalah sebab kita skip snacking. Dan ni ramai orang yang ambil mudah bab snacking ni. Memanglah lunch dia jaga portion, suku-suku separuh, kuah tak banjir kan. Tapi selalu skip snacking. So bila kita skip snacking ni, perut kita masuk dekat starvation mode. Okay, macam mana nak tahu berapa lama dia akan masuk starvation mode ni? Normally lebih daripada 4 jam. So katalah anda breakfast pukul 8, lepas tu you punya lunch pukul 2. So kat situ dah lebih kurang 6 jam kan. Kalau siapa yang skip breakfast tu lagi teruk lah. Tapi kalau maksudnya lebih je daripada 4 jam, badan kita akan rasa macam tuan aku tak makan ni, aku tak boleh nak burn kalori laju-laju, pengsan dia nanti. So kita slow-slow je metabolism kita kan. Pembakaran kita buat slow-slow je. So disebabkan itu, walaupun you control makan waktu lunch ke, walaupun you tak makan makanan yang durhaka-durjana semua kan, tapi sebabkan timing tu, jarak antara satu meal dengan satu meal tu agak jauh, dia menyebabkan kita punya metabolisme kita tak berada pada tahap yang optimum. So very very important. Snacking ni dia akan mengelakkan daripada badan kita masuk starvation mode. So kat sini what you eat is important. Tapi another thing, timing pun very important juga. Okay, nombor 5, okay, kenapa berat kita tak turun adalah apabila kita tak jaga kita punya portion. Maksudnya kita eat clean, yes, bagus, tapi kita tak jaga portion. Contohnya kita makan almond, ya kawan-kawan. You makan apa sebenarnya? I eat almond, like cashew nuts, macam tu kan. Tapi kita habiskan terus satu plastik besar tu. Kan sebab sedap kan, ngunyah tak sedar kan. So walaupun dia makanan yang clean, tapi dah terlebih portion, maksudnya terlebih kalori. Tak berlakulah defisit kalori kat situ. Okay. Lepas tu contoh peanut butter. Kita memanglah makan peanut butter no sugar, tapi patutnya kena 1 teaspoon macam tu je. Kita ambil bumbung macam tu. So tak lulus dah portion dia kat situ. So ingat, eat clean penting, tapi portion pun sangat penting. Okay, yang terakhir adalah nombor 6 ni. Kenapa berat kita tak turun? Sebab kita give up. Sebab saya dah lebih 12 tahun menjadi coach turun berat badan, saya tak pernah lagi jumpa orang yang fail. Yang saya jumpa hanyalah orang yang give up. Kadang-kadang kita rasa dah 2 bulan kita buat diet kan, tapi memang macam tak nampak hasil itu. Rupanya kita nak turun banyak waktu bulan ketiga. So sometimes bila kita rasa almost nak give up kan, that is when the miracle sebenarnya sedang menunggu. So just be patient, sikit je lagi. Saya teringat satu story ni pasal Chinese bamboo tree kan. Ada seorang ni, dia sangat-sangat rasa macam dia keep doing the same mistake. Dia rasa macam diri dia failure lah. So dia berjumpa dengan mentor dia. Dia cakap, saya rasa memang loser lah. Lepas tu mentor dia kata, pernah tak dengar pasal cerita Chinese bamboo tree? So Chinese bamboo tree ni, dia tahun pertama, masa petani ni menabur benih kan, lepas tu siram, baja, nothing happen tau tahun pertama. Tahun kedua pun sama juga. Setiap hari petani tu tanpa fail, dia akan siram, dia akan baja setiap hari. Dan dia keluar macam pokok toge tu je, very small tau. Dia buat lagi the same process untuk tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, still nothing happens. Tapi bila start
lepas tahun kelima tu dalam 90 hari, okay, dalam salah. Selepas 5 tahun tu dalam masa 6 minggu, okay, bamboo tree tu daripada tak ada ketinggian langsung, maksudnya almost 0 meter, shoot menjadi 90 kaki. Saya ada google lah tadi, 90 kaki tu bersamaan saya ada google lah tadi, 90 kaki tu bersamaan dengan berapa meter kan? Dia adalah 27 meter. So saya pun saya tinggal berdekatan dengan Putrajaya, so saya pun search lah IOI City Mall Heights. Okay, dia kata 4 kaki, maksudnya 8 kali ganda ketinggian IOI tu in just 6 weeks. So mentor dia ni tanya balik kepada lelaki ni kan, dia tanya, so you rasa berapa lama masa yang diambil oleh Chinese bamboo tree ni untuk grow? Lelaki ni kata dalam masa 6 minggu. So mentor dia cakap tak, dalam masa 5 tahun 6 minggu. Maksudnya tempoh tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga yang dia duk baja, yang dia duk siram tu kan, it matters. So sama juga macam anda semua dalam proses nak turunkan berat badan, sometimes kita tak nampak result, but don't worry, it matters. Once Allah izinkan nanti bertubi-tubi turun berat badan. So stay strong, okay? Start strong, stay strong, finish strong. InsyaAllah tema kita untuk 2021 ni kan, if you feel like you betul-betul nak turunkan berat badan, let's start strong and then stay strong. Kat sini yang ramai orang fail ni, nak stay ni, sabar jap, stay kan. So and then finish strong, insyaAllah. Okay, so jom sama-sama kita start azam baru, tahun baru ni dengan penuh semangat. Even if you feel sometimes, no problem, get back up again. Alright, so thank you so much for watching my channel. Kalau suka video ni boleh klik like, boleh komen, boleh share, and don't forget to subscribe. Assalamualaikum, thank you for watching, bye.